warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir ta'sir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita mendapat syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama lagi pada malam ini. Kuliah kita sebelum ini kita membincangkan tentang jenayah murtad, dan kita sampai kepada orang yang dianggap murtad dari itu. Hari ini kita sambung kepada hukuman yang dikenakan ke atas orang yang murtad. Itu kan 7 hari bulan 2 itu last kan. Lepas tu 14 macamnya saya tak adalah macam. Ke kita dah masuk bab borah? Belum kan? Memberontak kan? Belum kan? Okey. Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang murtad. Seorang Islam yang telah murtad, yakni keluar dari agama Islam, wajib dibunuh tanpa perbezaan sama ada lelaki atau perempuan, tua atau muda. Dan hukuman ini adalah berdalilkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man baddala dinahu faqtulu, siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Dan mereka yang telah sabit kesalahan murtad dalam mahkamah sebelum dihukum bunuh, hendaklah disuruh bertaubat dan diberi tempoh kepada mereka untuk bertaubat dalam masa 3 hari. Jika mereka enggan bertaubat, maka mahkamah hendaklah mengisytiharkan hukuman bunuh ke atasnya. Peraturan ini merujuk teguran Sayyidina Umar terhadap Abu Musa al-Asy'ari kerana membunuh orang yang murtad tanpa diminta bertaubat terlebih dahulu. Katanya, halla habastumuhu fi baitin 3 ayyam wa at'amtumuhu fi kulli yawmin raghifan la'allahu yatub. Summa qala Allahumma inni lam akhdur wa lam amur wa lam ardi. Rawahu Malik fil Muwatta wa Syafi'i wal Baihaqi. Kenapa kamu tidak mengurungnya dalam rumah selama 3 hari? Dan kamu beri makan roti kepadanya tiap-tiap hari, mudah-mudahan dia bertaubat. Kemudian Sayyidina Umar berkata, ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir ketika pembunuhan itu dan aku tidak menyuruh bunuh dan aku tidak redha pembunuhan itu dilakukan. Jadi tuan-tuan bagi orang yang murtad, walaupun hukumannya adalah hukuman matilah kita kata, tetapi hendaklah dibagi ruang untuk bertaubat dalam tempoh yang sesuai. Kita ni bila orang bertaubat selesai, selesai maknanya urusan dia dengan Allah Taala, kita tak ada hak lah nak hukum dia. Kalau dia tak nak bertaubat juga, barulah mahkamah mengisytiharkan hukuman bunuh itu, Sebab itu apa yang berlaku apabila berlaku kes orang murtad dan telah dibunuh oleh Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Umar menegurnya dengan mengatakan bahawa siapa yang suruh bunuh, kenapa tak bagi ruang untuk dia bertaubat, kenapa tidak diletak dulu dalam penjara bagi makan elok-elok, mungkin dengan layanan yang baik itu akan menyebabkan dia bertaubat umpamanya. Tapi satu perkara tuan, saya dulu pernah lah bincang-bincang dengan polis juga pasal isu layanan dekat lokap ni.
Orang dekat lokal ni kena tengkeng lah. Kalau bagi makan pun tolak dengan kaki lah kan. Jadi macam tak ada adab kan. Tapi dalam tak ada adab itu, ya, polis dia ada alasan dia lah. Dia kata kalau saya bagi elok-elok, suka dia duduk dalam penjara, makan free gitu dia kan. Jadi supaya dia tak ada terfikir nak masuk balik penjara, sebab tu kita layan dia macam tu. Supaya dia rasa serik untuk duduk dalam tu. Dari satu sudut betul juga. Tetapi dalam bab memujuk orang supaya bertaubat daripada kesyirikan, ini perlu ada hikmah yang lain lah. Sebab mungkin ya, kita ni bila nak memujuk orang untuk bertaubat daripada kesyirikan, dia tidak sama untuk mengajar orang dalam perkara lain. Ya. Sebab apabila kita bertindak dengan kekerasan, maka dia akan lebih menganggap Islam ni agama yang keras dan sebagainya. Sebab itu terlihat bagaimana orang-orang bukan Islam yang ditawan oleh Taliban, oleh tentera Palestin, pamannya oleh Hamas, ya. Akhirnya kebanyakan mereka keluar dan berdakwah. Ya. Dan kebanyakan masuk Islam dan berdakwah menjadi pembela Islam, kerana apa yang diwar-warkan dan apa yang diajar oleh Islam itu tak sama. Maksudnya yang Barat gambarkan ya dengan Islamofobia ni, fobia terhadap agama Islam, dengan apa yang dilakukan itu tak sama. Jadi bila nak pujuk orang tu, sebab tu Sayyidina Umar kata kenapa tak tawan dia dalam rumah dia, kemudian bagi dia makan, ya, supaya dia rasa kita juga baik dengan dia. Tapi kalau dia dah tak nak juga untuk bertaubat, barulah hukuman itu dijalankan. Ya. Okey, peraturan syar'i yang dikuatkuasakan dalam mahkamah bahawa seseorang yang telah sabit kesalahan murtad sebelum mereka dihukum bunuh disuruh bertaubat merujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu mengenai kes seorang perempuan bernama Ummi Marwan yang telah murtad. Kes ini telah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memerintahkan supaya perempuan itu bertaubat. Jika dia enggan, maka bolehlah dibunuh. Jadi secara ringkasnya memang hukuman orang yang murtad ni boleh sampai dibunuhlah. Okey. Harta orang yang telah sabit kesalahan murtad. Macam mana pula bila dah salah murtad kemudian kita nak hukum bunuh, harta dia macam mana? Seseorang yang telah sabit kesalahan murtad dalam mahkamah dan dia enggan bertaubat setelah disuruh dan diberi tempoh selama 3 hari untuk bertaubat, maka dalam kes ini hakim hendaklah menjatuhkan serta mengisytiharkan hukuman bunuh ke atasnya dan memerintahkan semua harta benda yang diperolehinya sebelum atau selepas dia melakukan kesalahan murtad itu dirampas dan diserahkan kepada Baitul Mal dan menjadi hak milik Baitul Mal. Ya. Jadi maknanya orang murtad ni, harta dia tidak boleh diwarisi oleh anak-anaknya. Yang pertama, dia orang murtad dengan orang Islam saling tidak mewarisi, satu. Kalau memang ada anaknya pun yang kafir, dia kalau kafir sama kafir ni dia mewarisi, tapi kafir dengan murtad pun tak. Sebab tu hartanya semua menjadi milik negara. Ya. Bukan kita suka nak harta dia tu, kan? Ya, tapi dia tidak boleh diwarisi oleh mana-mana. Sukanya dia. Okey. Sampai tak boleh berhenti gelak tu. Okey. Jadi kalau dia boleh diwarisi oleh orang yang bukan Islam, ya, kemungkinan orang akan memujuk orang Islam supaya keluar untuk dapat harta dia tu satu perkara pula. Kan? Ya. Sebab itu untuk kes-kes
murtad ni dia tidak boleh diwarisi dan hartanya menjadi milik Baitul Mal. Baitul Mal ni maknanya baik negara lah, milik negara lah. Tuan-tuan dalam kes-kes bila kita sebut Baitul Mal ni, tuan-tuan jangan nampak apa ni Jabatan Agama Islam je. Dia dalam Islam ni bila kita kata Baitul Mal ni, dia perbendaharaan negara lah. Okay. Yang kedua, seseorang yang telah melakukan kesalahan murtad kemudian bertaubat sebelum dijatuhkan hukuman bunuh ke atasnya, atau selepas dijatuhkan hukuman bunuh itu, tetapi hukuman itu belum lagi dilaksanakan dan dijalankan ke atasnya, maka dalam kes ini hakim hendaklah melepaskan dan membebaskannya dari hukuman bunuh. Pertama, kalau misalnya dia bertaubat, sama ada sebelum daripada dijatuhkan hukuman. Satu suruh taubat, dalam masa 3 hari dia taubat. Katalah dia tak nak taubat, dah jatuh hukuman. Tapi belum dilaksanakan. Katalah dah jatuh hukuman, nak laksanakan besok umpamanya. Sebelum dilaksanakan tu dia bertaubat. Kita tak boleh kata, taubatnya tak diterima lah, ini sebab takut kena bunuh je ni. Tak boleh. Sebab hati orang kita tak tahu. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Bila dia kata dia taubat dan dia mencerminkan ciri-ciri orang taubat, maknanya dia beramal dengan Islam, tak adalah pergi sembah apa-apa. Umpamanya lah kan. Dan dia ni, maka hendaklah dia dibebaskan. Bolehlah kalau kita nak tahan dia bagi apa, bagi tarbiyah ke, pendidikan ke, bagi apa-apalah kursus-kursus ke supaya dia lebih mantap imannya tu boleh. Tapi maknanya tak boleh dihukum dengan hukuman bunuh. Dan hartanya yang dijatuhkan hukuman rampas itu ditarik balik hukumannya dan diketepikan hukuman itu dan dikembalikan kepadanya. Jadi maknanya kalau tadi kita dah kata diisytiharkan hukum bunuh, hartanya jadi milik negara semua, ni kena pulang balik harta dia. Dan dia boleh dikenakan atau hendaklah dikenakan hukuman ta'zir, iaitu dipenjara selama tempoh yang diperlukan oleh hakim supaya dia menyedari dan menyesali kesalahannya itu. Bila dia dah taubat itu, nak penjarakan dia pun boleh. Supaya dia tidak mudah-mudah pula nanti murtad balik. Umpamanya lah, murtad nak kena bunuh, taubat. Besok murtad lagi. Kan, nak jatuh hukuman, taubat. Umpamanya kan. Jadi dia dipenjarakan supaya benar-benar dia bertaubat lah. Ini satu tempoh yang hakim dia tengoklah report dan sebagainya kan. Bagi hukuman berapa lama, tengok. Mungkin bila bagus dipendekkan tempohnya dan sebagainya kan. Itu biasalah dalam hukuman ta'zir, itu biasa. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dengar orang penjara 20 tahun, tiba-tiba diampunkan tinggal 5 tahun, dah boleh keluar umpamanya. Ini kerana dia telah menunjukkan ciri-ciri taubat lah kita kata. Telah dapat merubah diri. Menurut peruntukan hukum syarak, harta benda mereka yang melakukan kesalahan murtad tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya, sama ada Islam atau bukan Islam. Dah sebutlah tadi. Seseorang yang telah sabit melakukan kesalahan murtad, hubungan mereka dengan keluarganya dalam masalah pewarisan telah terputus disebabkan berlainan agama. Sekalipun harta benda itu diperolehnya sebelum dia murtad. Kes ini adalah merujuk hadis Rasul SAW yang diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid bahawa Nabi SAW telah bersabda, la yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafirul muslimah. Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Okey. Yang seterusnya, mereka yang telah murtad tidak terhalang untuk memiliki harta benda melalui hebah, wasiat, sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. Hanya mereka itu dihalang memiliki harta benda secara perwarisan, iaitu melalui harta peninggalan, pusaka orang yang mati. Tuan-tuan,
Disebut juga kat sini, ya, tidak terhalang daripada memiliki harta selain daripada pewarisan, kerana kalau kita tengok sekarang ni orang murtad pun tidak dihukum dengan hukuman bunuh. Jadi bila dia tidak dihukum dengan hukuman bunuh, macam mana dengan dia punya muamalat harian dia? Kan? Mungkin lepas dia jadi kafir, dulu Islam, sekarang kafir. Dia meniaga mungkin. Jadi meniaga dengan dia tu jual belinya sah ke tidak? Okay. So jual beli dengan dia sah. Bila sah, harta yang dia dapat tu macam mana? Harta yang dapat milik dia lah. Ya. Walaupun kita tadi, kalau memang dia dibunuh, harta yang dia ada tu semua jadi milik negara. Tapi apabila hukuman itu tidak dijalankan, sebab tu dia kata kat sini, dia boleh dia terima wasiat, sewa menyewa, jual beli, semua bentuk pemilikan harta lah. Dia kerja, makan gaji ke apa ke, boleh. Yang tak boleh, mewarisi. Itu tidak boleh. Ya. Okey, itu dari sudut harta. Bagaimana pula dari sudut perkahwinannya? Orang yang dah murtad. Ya. Seorang suami atau isteri yang telah sabit kesalahan murtad dalam mahkamah, hakim dalam mengisytiharkan bahawa perkahwinan mereka itu terbatal. Kerana dengan murtad, salah seorang dari suami isteri itu diwajibkan di antara keduanya bercerai. Kerana orang yang murtad itu adalah orang yang tidak mempunyai pegangan agama, sekalipun mereka itu keluar dari agama Islam untuk menganut agama Samawi. Agama Samawi ini agama Yahudi dan Nasrani. Itu dianggap agama Samawi. Katalah orang ni keluar Islam masuk Kristian. Secara prinsip, orang lelaki Islam boleh berkahwin dengan wanita Kristian. Kerana dia agama Samawi. Walaupun tuan-tuan boleh jumpalah perbahasan orang kata Kristian dulu tak sama Kristian sekarang, macam-macam lah. Tapi ada yang mengharuskan. Ya? Dia kata sama je dulu dengan sekarang, sama tak? Ya? Okay. Tapi bila dia keluar daripada Islam masuk Kristian, isterinya umpamanya, dia tak boleh. Ya? Maknanya terputus lah. Ya? Terputus ikatan perkahwinan itu. Ya? Dia tak perlu jatuh talak ke apa ke, dia terpisah sendiri. Macam juga orang yang kahwin, dia tak tahu yang perkahwinan dia tu, dia kahwin dengan adik-beradik susuan umpamanya. Kan? Bila dia tahu je, terus waktu tu juga terbatal pernikahan. Ya. Contoh begitulah. Ataupun apa ni, nikah-nikah sedikit apa semua ni, ya. Yang bukan diwalikan oleh walinya ataupun wali hakim. Kan? Dia kalau kita tidak dinikahkan oleh wali, ya, atau walinya tak ada dekat tempat tu macam orang pergi Thailand apa semua tu kan. Kat sana pula dia ada wali hakim. Dia dinikah kat sana tu boleh jadi sah. Tapi ada juga yang pergi tepi golok ke mana ke, ya, bukan dekat jabatan agama dia pun, sindiket mana main nikah je kat luar negara ke ataupun kat sini ke, ya, yang bukan dinikahkan oleh walinya, itu tak sah dari segi hukum syarak dan tak sah dari sudut perundangan lah. Kita dekat Malaysia ni, katakan nikah tak ikut undang-undang, tapi bapaknya sendiri yang nikahkan, sah. Tapi salah lah. Kan? Yang tak nak pergi ikut undang-undang tu kenapa? Kata susah, tak ada susah pun kan. Katalah nak kahwin dua, katakan. Yalah kan. Bapak perempuannya pula setuju nikahkan, senyap apa-apa kan. Dari segi hukum syarak sah lah perkahwinan tu. Tapi tak boleh didaftarkan. Tapi kalau pernikahan yang tak sah tadi, tiba-tiba orang tu tahu tak sah. Waktu dia tahu tu terbatal pernikahan itu. Jadi begitu juga bila orang murtad je terbatal pernikahan. Ya?
Okey, kes yang disebutkan, fuqaha telah mengutarakan beberapa pandangan dan pendapat. Pertama, sebagian ulama berpendapat seorang suami yang murtad wajib dipisahkan dengan isterinya dengan talak bain. Sekiranya suami itu bertaubat dan dia hendak kembali semula kepada isterinya, hendaklah dinikahkan semula dengan akad dan mahar yang baru. Kerana perceraian di antara suami isteri itu adalah dari sebelah pihak lelaki dengan kehendaknya sendiri, iaitu melakukan kesalahan murtad. Jadi bila orang murtad, terpisah suami isteri, nak balik, nikah balik. Ya, nikah balik. Kebanyakan orang ulama fiqh berpendapat perceraian di antara suami isteri disebabkan murtad, suaminya adalah dianggap sebagai fasakh. Karena perceraian di antara suami isteri itu adalah ditetapkan oleh hukum syarak, bukan dilakukan oleh suami. Ya. Seterusnya, seorang isteri yang telah murtad wajib dipisahkan dengan suaminya dengan perceraian secara fasakh. Sekiranya isteri itu bertaubat dan dia hendak kembali semula kepada suaminya, hendaklah dia akad nikah dan mahar yang baru dan tidak boleh dikurangkan bilangan talak. Macam tu juga. Kalau isterinya katakan murtad, jatuh talak, bukan jatuh talak, murtad, terpisahnya perkahwinan, nak balik, nak rujuk semula, tak boleh. Kena nikah balik. Adalah beberapa tahun dululah. Lama dah. Ada orang jumpa dengan saya, cerita satu masalah. Tapi dia tak sebut siapa orangnya. Dia kata kalau saya sebut namanya Ustaz kenal. Dia kata, tapi saya tak nak sebut nama. Tak apalah, tak nak sebut tu masalahnya. Masalahnya dia kata ada seorang perempuan. Dia ni jadi anak angkat. Bila jadi anak angkat, keluarganya sayang dengan dia. Sayang nak dijadikan keluarga. Suruhlah nikah dengan anak lelakinya. Anak lelakinya pun suka dengan dia. Tapi dia tak suka kan adik-beradik angkat tu lah. Adik-beradik angkat tu dia tak suka. Tak suka kita tak tahulah. Orang tak suka ni kita tak boleh kata tak suka. Kenapa? Kita tak tahulah dia tak suka kan. Tak suka. Tapi oleh kerana rasa terhutang budi, nak kata tak nak tu berat lah. Berat. Jadi nikahlah. Ya, nikah. Mungkin yang perempuan ni pun anak yatim ke. Tak tahulah kan. Maknanya nikah. Wali hakim lah salah nikah semua. Tapi kemudiannya orang perempuan ni dia pergi luar negara. Dia pergi luar negara, dia fikir macam mana dia nak cerai dengan suami dia. Yang dia nampak jalannya dia murtad. Tu dahsyat. Ya. Lalu diceritakan kepada saya bahawa dia telah murtad. Ya. Orang perempuan ni murtad. Tak lama lepas tu dia masuk Islam balik. Kerana tujuan murtad tadi adalah untuk pisah dengan suami. Ini satu benda yang bila kita dengar tu terkejut lah. Kemudian laku satu tempoh dia pun kahwin dengan orang lain. Kahwin dengan orang lain. Jadi yang orang tanya dengan saya sekarang masalahnya suami pertama dia mendakwa itu adalah isteri dia yang sah. So macam mana? Kan? Saya cakap kalau dari sudut hukum fiqh lah kita ambil kan. Pertama, bila orang murtad memang dia tercerai. Dan bila dia dah kahwin lain, tu dah jadi isteri kepada suami yang kedua lah. Bila dia masuk Islam, taubat, dia dah jadi ni macam ikut hukum tadilah kan, dah jadi isteri lain. Tapi suami pertama tak terima lah. Kan? Nak lagi lah bukti murtadnya ke apa macam lah yang ni. Tapi yang saya nak tekankan adalah jangan mudah jual agama. Kalau waktu murtad tu matinya ni. Kan? Ya alhamdulillah jugalah dari saya sudut dia Islam balik, dia apa kan.
Dan saya tak tahu adakah murtad dia sah. Kerana dalam hatinya sebenarnya dia masih lagi meyakini Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang tu kena pergi mahkamah lah, saya kata. Tu kena pergi jumpa mahkamah balik lah. Murtadnya sah ke tak sah. Dan kita kat sini kita boleh kata dari segi hukum orang murtad begini. Ya. Dan tak tahulah. Kadang-kadang manusia ni ya. Kita kena faham juga. Disyariatkan perceraian itu ada sebab dia lah. Kalau memang rumah tangga tu tak boleh nak bahagia, jadi menganiaya. Kerana tujuan daripada perkahwinan itu mawaddah warahmah. Ya. Adanya kasih sayang, adanya rahmat, rasa selamat, rasa terbela suami isteri. Tapi kalau perasaan tu semua tak ada, nampak memang benci aja hari-hari kan. Tak tahulah kot kerana sihir ke apa tu, harapnya tak lah kan. Tapi memang tengok tu dah menyampah lah. Tak boleh lah nak hidup sekali ni mamanya. Jadi sebab tu dia syariatkan. Jadi jangan sampai satu ketika apabila ada pihak yang memohon cerai tu kita susahkan sehingga jadi macam ni lah umpamanya kan. Ataupun cari jalan yang tidak sepatutnya lah. Sebab tu saya rasa undang-undang perkahwinan kita tu ada taklik dan sebagainya tu satu daripadanya. Bila seorang perempuan ditinggalkan 4 bulan tanpa nafkah, suami pula ambil harta isteri, habis semua umpamanya. Baru semalam orang telefon saya, minta tolong ni. Saya kata, dah kahwin belum? Saya pernah kahwin, kata dia. Tapi saya dah cerai lah. Tapi saya kahwin tu, Ustaz, habis harta lah, gitu. Tak tahu sebab kahwinnya ke apa ke, hutangnya apa semua, sekarang gajinya habis bayar hutang semua, kata dia kan. Jadi itu kena ditengok balik lah kan. Kesian pula kita tengok kadang ya, orang-orang yang yalah dalam keadaan pernikahan yang tidak bernasib baik lah kita katakan ya. Tapi kita jangan pandang hina jugalah, kerana sebab tu ada disyariatkan. Walaupun kita tahu dia perkara halal yang Allah tak suka. Kan? Tapi bila dia halal, maknanya adalah hikmah tersendiri. Ya. Perceraian itulah ya. Okey. Kemudian seorang yang telah murtad yang tidak berkahwin dengan pasangannya dari penganut agama yang baru dianutinya. Orang yang murtad itu menurut peruntukan hukum syarak wajib dibunuh dan tidak dianggap lagi sebagai kafir zimmi yang boleh diberi perlindungan. Maknanya dia nak kahwin apa pun kalau dari segi hukum sebenarnya bunuh ya. Kan? Jadi kalau dia nak kahwin dengan orang lain tu dia tidak ada sangkut paut dengan Islam lah, seolah macam itulah. Ataupun sebenarnya dari segi hukumnya orang yang murtad tu bukan saja tak boleh kahwin lah, malah mereka juga tak boleh jadi wali lah. Sebab dia murtad kan. Jadi hak-hak pewalian dan sebagainya juga terlucut daripadanya lah. Okey, itu bab jenayah murtad. Okey, kalau ada soalan. Sebelum kita masuk bab yang seterusnya, iaitu bab pemberontakan. Ada soalan? Sama ada bab hari ni atau bab lain atau apa-apa je lah nak tanya. Kalau ada. Tak ada ya? Okey, tak ada, kita pergi kepada jenayah bughah ataupun pemberontakan. Ya? Bughah ataupun pemberontakan ialah segolongan umat Islam yang melawan dan menderhaka kepada ulil amri, iaitu pemerintah atau kerajaan yang adil yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Ya? Ataupun secara mudahnya kita kata segolongan pemberontak yang ada kumpulannya, ada ketuanya, ada keupayaannya, ada senjatanya,
yang menderhaka terhadap kerajaan. Dia lain dengan sistem demokrasi kita. Sistem demokrasi kita, dia memang siapa banyak, dia buat kerajaan. Jadi dia guling kerajaan dengan cara cari geng banyak ni, dia bukan pemberontakan lah. Kan? Sebab tu kejap-kejap tukar kerajaan sana. Sini pula cukup geng. Oh sana letak jawatan. Sini pula angkat sumpah. Kan? Umpamanya begitulah. Sebab itu dia bukan dengan maksud pemberontakan. Ya. Yang memberontak ni dia memang ambil senjata. Kemudian ada gerakan nak bunuh, nak guling dari sudut apa ketenteraan lah kita katalah. Macam yang berlaku dekat Turki kan, sampai jet-jet tembak dia punya parlimen lah, dia punya jambatan antara Asia dengan Eropah sekat macam lah ya. Itu macam Mursi kena gulingkan. Itu pemberontakan yang berlaku ya. Okay. Jarimah siasah ataupun kesalahan pemberontakan politik ni lah ya, tidak boleh dianggap sebagai satu kesalahan kecuali jika tindakan mereka itu cukup syaratnya. Satu, pemberontakan dan penentangan mereka bertujuan menggulingkan ketua negara. Ya. Dan tidak mahu lagi mematuhi pemerintahannya. Itu satu. Yang kedua, didapati sebab-sebab mereka memberontak dan menentang dasar pemerintah atau kerajaan, sekalipun sebab-sebab yang mereka kemukakan itu merupakan sebab yang paling lemah. Ya. Dia memang ada sebab lah untuk mereka memberontak. Yang ketiga, penderhaka dan pemberontak itu telah mempunyai kekuatan dengan adanya ketua kumpulan dari orang yang mereka taati untuk mengatur dan menyusun penderhakaan dan pemberontakan yang akan mereka lancarkan. Ya, maknanya memang ada kumpulannya yang orang ta'asub lah dengan dia. Ya. Boleh kot kita istilahkan ta'asub sebab pemberontak kan. Ya. Dan telah berlaku penderhakaan dan pemberontakan yang merupakan perang saudara dalam negara. Selepas mereka itu mengadakan persiapan senjata dan pertahanan. Ya, jadi maknanya memang berlaku. Kita mungkin dekat tempat kita lah kan. Dekat tempat kita mungkin ada kumpulan-kumpulan tak setuju dengan kerajaan, tak setuju dengan YB, tak setuju dengan JK Surau. Jadi yang itu bukanlah pemberontakan kan. Ini kan nanti ada orang bangkangnya dia kata pemberontak. Kena ni borah ni, ada lain. Ada orang demonstrasi ke, itu bukan borah ya. Jadi itu hak bersuara yang mana yang boleh, mana yang sekadarnya lah kan. Bukanlah semua hak bersuara kan. Jadi maknanya bila kita kata borah, dia memang sampai ke tahap memang ada kumpulan bersenjata lah, kita kata begitulah. Bukan sekadar, sebab dulu pernah bila orang buat demonstrasi ni, adalah seorang mufti dia kata, ni borah ni, bahaya ya. Kalau dia kata borah, tiba-tiba tentera ke FRU ke ambil senjata dia tembak je, mati semua yang kerana hukuman borah ni dia boleh dibunuh ya, pemberontakan ni ya. Jadi dia tidaklah semudah itu untuk mengatakan orang memberontak lah ya. Kalau tak ada senjata, tak ada apa, nak berontak apa kan, orang semua dengan suara, itu maknanya membangkang je lah, bukanlah memberontak ya. Okey, seterusnya banyak lagi cerita bab perontakan ni. Saya rasa minggu depan lah kot saya sambung ya, masuk waktu dah. Kecuali ada soalan. Ada soalan? Sejuk kot semua, tak ada soalan. Okey, tak ada, kita berhenti dulu kat sini.
Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Tangguh tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.